Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat, ceria dan gembira. Baik, jom kita sambung pembelajaran kita dalam kelas Pemata Harapan bersama Cikgu Nurul. Baik, hari ini kita akan teruskan dengan kemahiran tolak dalam lingkungan 100. Untuk hari ini, kita akan menolak nombor 1 digit daripada nombor 2 digit dengan mengumpul semula. Hari ini kita akan selesaikan soalan tolak dengan mengumpul semula. Boleh murid-murid? Kalau murid-murid dah sedia, kita boleh teruskan ke slide yang seterusnya. Sebelum kita mulakan tolak dalam lingkungan 50, kita nak ulang kembali tolak dalam lingkungan 18 di mana kita perlu menolak nombor 2 digit, nombor 1 digit daripada nombor 2 digit. Tapi dalam lingkungan 18. Cuma di sini cikgu ingin tunjukkan kaedah untuk menolak sekiranya murid-murid jumpa nombor begini. Contohnya 11 tolak 5. Baik, sekiranya murid-murid jumpa nombor begini, okey, satu kaedah ialah kita menggunakan pembilang. Kita ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita tolak 5 daripada 11 ini, kita asingkan atau kita buang atau kita keluarkan 5. Baik, kita keluarkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa baki yang ada? 6. Mari kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baki yang ada. Betul kan murid-murid? Okey, bagus. Ini ialah cara kita menggunakan pembilang. Baik, mari kita lihat contoh yang seterusnya. 14 tolak 5 sama dengan berapa? Kita gunakan pembilang. Kita masih menggunakan pembilang. Baik, di sini ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita perlu tolak berapa? Kita perlu asingkan, kita perlu keluarkan atau kita perlu buang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa baki yang tinggal? Mari kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi baki yang tinggal ialah 9. Jadi kita tuliskan jawapan di sini 9. Okey, boleh murid-murid? Okey, mari kita tengok contoh ataupun kaedah yang lain kita boleh bilang menggunakan jari. Baik, mari kita tengok contoh yang lain pula. Tapi kali ini kita akan mengira dengan cepat menggunakan jari. Boleh murid-murid? Baik, di sini contohnya ialah 14 tolak 6. Berapa? 14 tolak 6. Ayat matematik 14 tolak 6 sama dengan, okey, berapa jawapannya? Baik, macam mana kita nak membilang nombor 14 tolak 6? Baik, satu kaedah yang boleh kita gunakan ataupun boleh murid-murid gunakan ialah cuba murid-murid lihat nombor di sini. Ini ialah nombor 4. Okey, murid perlu tolak dengan 14, perlu tolak dengan 6. Okey, kita ambil nombor 4 saja. Kita sebut nombor 4 saja. Nombor 4. Kita sebut nombor 4. Dan murid-murid perlu sambung bilang sehingga nombor 6. Daripada 4, murid-murid bilang sehingga 6. Daripada 4, murid-murid bilang secara menaik sehingga 6. Baik, sambil membilang, murid-murid perlu keluarkan 10 jari murid-murid. Baik, boleh? Kenapa keluarkan 10 jari? Kenapa bilang 4? Okey, 10 ini mewakili nombor 10 ini. Ini ialah 10. Jadi 4 ini ialah nombor yang murid-murid perlu mula bilang. Okey,
10 dah ada di sini. 4 ini murid-murid hanya perlu sebut dan fikirkan di dalam kita punya fikiran. Okey, kita perlu sebut. Sebut dan bilang sehingga nombor berapa cikgu beritahu tadi? Nombor 6 kerana kita perlu tolak 6. Okey, jom kita bilang. Mula dengan 4. Sambung bilang. Sambil bilang, kita tutup jari kita. 4, 5, 6. Boleh murid-murid? Okey, cikgu tunjukkan. 4, 5, 6. Okey, sekejap cikgu tunjukkan. Okey, 4. Kita bilang sehingga 6. Sambil kita bilang, sambil kita tutup jari. Murid-murid tutup jari seperti biasa. Kerana kita kena tolak. Tolak kita kena keluarkan ataupun kita kena buang ataupun kita kena asingkan. Jadi untuk asingkan daripada jari, kita tutuplah. Daripada jumlah 10 tu, kita tutup. Okey, yang perlu kita tutup hanyalah berapa? 2. Sebab kita dah bilang daripada 4, 5, 6. 2 jari ni kita tutup. Boleh murid? Kita sambung. Kita ulang kembali. 4, 5, 6. Okey, boleh? Okey, bila kita dah bilang sehingga 6, dah tutup. Okey, dah selesai bilang sehingga 6. Kita tutup dah jari kita. Jadi kita perlu bilang untuk mendapatkan bakinya, kita perlu bilang jari yang tinggal yang kita tak tutup lagi. Berapa? Okey, mari kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa jari yang tinggal? Yang bakinya? Ya, 8 bakinya. Jadi kita tuliskan jawapan 8. Boleh tak murid-murid? Okey, tak apa. Kita tengok contoh seterusnya. 13 tolak 8. Kita perlu lihat nombor yang mana? Nombor 3. Nombor 3. Ini nombor 3. Okey. Kita perlu bilang sehingga nombor 8. Okey. Mula 3, bilang sehingga 8. Mula 3, bilang sehingga 8. Boleh? Kita mula 3, bilang sehingga 8. Dan kita perlu menggunakan 10 jari. Mula 3, bilang sehingga 8. Okey, mari kita mula. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, sambil kita membilang, sambil kita tutup jari. Okey, 3 kita dah bilang sehingga 8. Yang ni kita dah tutup. Maksudnya semua jari ni kita dah tutup. Jadi berapa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5. Bagus. 5 yang tinggal. Jadi baki di sini ialah 5. Boleh murid-murid? Boleh. Terbaik. Baik, mari kita sambung dengan ayat matematik yang seterusnya. Kita selesaikan 25 tolak 8. 25 tolak 8 sama dengan berapa? Baik, mari kita selesaikan dalam bentuk lazim. Kita masukkan di dalam bentuk lazim. Okey, dalam bentuk lazim kita ada nilai tempat puluh dan nilai tempat sah. Bagaimana kita boleh hendak memasukkan nombor ayat matematik ini, nombor yang ada ni di dalam bentuk lazim. Baik, kita isi nombor yang di mula-mula dulu. Okey, nombor yang mula-mula kita isi dulu di nilai tempat sah. Sahnya ialah nombor di belakang. Jadi 5 kita perlu letakkan di tempat sah. Okey, 5 dan kita letakkan nombor 2 di nilai tempat puluh, digit 2 di tempat puluh ataupun di rumah puluh.
Okey, 25. Tolak, kita tuliskan simbol tolak dan kita tuliskan nombor 8. 8 ini satu digit saja, jadi nilai digitnya ialah nilai dia berada di nilai tempat SAR. Okey, 8. Satu digit saja, hanya perlu letak di rumah SAR. Okey, baik. Mari kita selesaikan. Untuk lebih memahami bagaimana murid-murid boleh selesaikan dengan cara mengumpul semula, mari kita tengok dulu pembilang yang ada ini. Okey, murid-murid ada 25. 25 dalam rumah puluh ataupun di nilai tempat puluh ini, murid-murid ada 20. Jadi ada dua cube yang 10 ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada pembilang 10 ni, murid-murid ada 2. Okey, yang ini 1 ni jumlahnya 10. Murid-murid ada 2. Jadi 20. Okey, di rumah SAR pula murid-murid ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah keseluruhannya ialah 25. 25. Murid-murid perlu tolak dengan 8. 5 ialah nombor yang lebih kecil daripada 8. 5 nombor yang lebih kecil daripada 8. Bolehkah murid-murid nak tolak nombor yang lebih kecil dengan nombor yang lebih besar? Ya, tak boleh kerana jumlahnya tidak mencukupi. Jadi di sini kita perlu meminjam ataupun kita perlu ambil daripada rumah puluh. Kita ambil daripada rumah puluh, kita pinjam. Selalunya kita sebut sebagai pinjam. Jadi bila kita nak pinjam, kita pinjam 1. Tetapi bila kita pinjam 1 tu, jumlah yang pergi daripada puluh ke SAR ini, jumlah nilainya ialah 10, bukan setakat 1. Jadi jumlahnya kita pindahkan 10. Okey, 10 ni. Nampak tak murid-murid? 10 ni dah berpindah ke sini. Jadi jumlah di sini ialah jumlah yang baru. 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Jumlah ini menjadi jumlah yang baru, 15. Jadi bila nombor 15 lebih besar daripada 8, boleh tak kita tolak? Ya, boleh. Sebab tu kita perlu pinjam. Jadi bila dah pinjam 1 ni, 10 ni dah tinggal 1. Jadi nilainya hanyalah 10 saja yang tinggal. Jadi kita letakkan 1. 10 kan? Ni 10. Okey. Jadi bila dah pinjam, okey, yang ini menjadi 15. Kita boleh tolak dengan 8. Bolehlah kita tolak. Kita selesaikan rumah SAR dulu. Nilai tempat SAR dulu. Okey. Macam mana tadi cikgu dah ajar, kita selesaikan nombor begini. Okey, 15 tolak 8. Kita sebut 5. Kita sebut berapa? 5. Dan kita perlu bilang sehingga berapa yang kita perlu bilang? Kita kena tolak 8. Jadi kita sebut 5, bilang sehingga 8. Keluarkan jari 10. Okey, 5 bilang, kira, sebut sehingga 8. Baik, sebut 5, bilang sehingga 8. Sebut 5, kira sehingga 8. Sambil kira, sambil kita tutup jari. 5, 6, tutup jari ya. 7, 8. Baik, jari yang tertutup dah kita tutup. Okey, jadi 5, 6, 7, 8. Ini yang kita dah tolak. 5, 6, 7, 8. Kita dah tolak. Jadi berapa baki yang tinggal? 7. Macam mana dapat 7?
Ini kita bilang jumlah jari yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh kan murid-murid? Okey, jadi kita tuliskan 7. 15 ni tolak dengan 8. Jawapannya 7. Bakinya 7. Dan kita telah selesaikan di bahagian nilai tempat sah. Okey. Sekarang kita perlu selesaikan pula di rumah puluh. Okey, rumah puluh tadi kita ada satu saja nombor di atas ni. Tolak, tiada apa-apa nombor di sini. Maksudnya kita tak perlu tolak apa-apa. Jadi apa yang perlu murid-murid lakukan? Cumalah menurunkan saja nombor ini. Kita turunkan nombor berapa? 1 ataupun 2? Ya, kita turunkan nombor 1 kerana nombor 2 tadi telah tidak wujud kerana kita dah pinjamkan kepada sah. Jadi nilai yang tinggal di sini ialah 1. Jadi kita turunkan nombor 1. Sebab tu kita potong 2 ni, kita tulis 1. Okey. Jadi jawapannya ialah 25 tolak 8 sama dengan 17. Boleh murid-murid? Okey, kita cuba tengok contoh yang seterusnya. Baik, 25 tolak 9. Okey, 25 tolak 9. Baik, kita selesaikan dalam bentuk lazim. Baik, ini bentuk lazim. Kita tulis dulu nombor di nilai tempat sah 5, 2 dan kemudian tuliskan simbol tolak dan tuliskan nombor 9. Ini nombor yang perlu kita tolak. 2 digit tolak dengan 1 digit. Okey. Baik, 25 tolak 9. Dalam jumlahnya begini. 25. Okey, sama kan macam tadi. 25. Cuma kali ni cikgu tolak dengan 9. Okey, 5 masih lagi tidak boleh tolak dengan 9 kerana jumlahnya lebih sedikit. Nombor yang sedikit tidak boleh tolak dengan nombor yang banyak. Okey, kita perlu pinjam. Kita pindahkan daripada 50, kita pindahkan ke sah 1. Tapi bila kita pindahkan 1, nilainya bersamaan dengan 10. Mari kita tengok, kita pindah. Pindah. Okey, dah pindah. Tapi nilainya ialah 10. Sebab yang ini, rumah ini lebih besar. 10. Okey. Nilai yang dipindahkan walaupun nombornya 1 tapi jumlahnya nilainya ialah 10. Digitnya nilainya ialah 10. Digit 1 tapi nilai 10. Okey, jadi nombor di sini telah menjadi 15. 15 kita tolak 9. Boleh tak? Boleh. Kerana 15 lebih banyak, kita bolehlah tolak dengan nombor yang lebih kecil. Baik, di sini ada 15, sini tinggal 1. 10. Tinggal 10, jadi tinggal 1 di sini. Kita tulis 1 saja. Okey. 15 tolak 9. Kita selesaikan di rumah sah dulu. Macam mana kita ingin selesaikan? Kita tengok nombor ini. Nombor di belakang ni. Tengok nombor ini ialah nombor 5. Okey. Sebab nombor 5 kita mula dengan 5. Kalau di sini 7 kita mula dengan 7. Kalau di sini 8 kita mula dengan 8. Tapi di sini contohnya ialah 5. 5, sebut 5. Kita kira, kita bilang sehingga nombor 9. Kerana kita nak tolak 9, jadi kita bilang sehingga 9 saja. Tak perlu bilang banyak-banyak. Sehingga nombor yang ini saja. 5, kita bilang, kira sehingga 9. Baik, jom kita bilang. Sambil kita bilang, keluarkan 10 jari. Dan sambil membilang, sambil tutup jari. 5, boleh dah sedia murid-murid? Okey, jom. 5, 6, 7, 8, 9. Baik, kita dah bilang sehingga 9. Cukup kita bilang sehingga 9 kerana kita tolak 9 saja. Okey, mari kita bilang jari yang tinggal. 1,
2, 3. Sekejap ya. Okey, kita bilang jari yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa yang tinggal? 6. Jadi kita tuliskan 6 di sini. Boleh murid-murid? Boleh. Dah selesai ke? Belum. Kerana rumah puluh ni kita masih perlu selesaikan. Belum siap lagi. Okey, rumah puluh ada 1. Perlu tolak apa-apa tak? Tak perlu. Jadi kita hanya perlu turunkan saja nombor yang sama 1. Jadi 25 tolak 9. Jawapannya ialah 16. Okey, cikgu harap murid-murid boleh faham soalan yang cikgu berikan. Baik, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye.